Kita teruskan dengan tajuk analisis data kualitatif. Kita dah pernah belajar mengenai analisis data kuantitatif sebelum ni. Kita akan teruskan dengan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang di dalam bentuk perkataan. Ya, data akan berdasarkan beberapa aspek, contohnya nota temu bual, transkrip kumpulan fokus, video dan sebagainya. Data daripada nota temu bual boleh membentuk tajuk seperti berikut. Usahawan dan kegagalan, dapatan dari temu bual bersama 20 orang usahawan. Kalau melihat daripada topik ini sendiri, kegagalan, susah untuk kita siasat spesifik topik ni melalui survey saja. Ya, oleh itu pendekatan kualitatif adalah lebih sesuai. Kita juga boleh mendapatkan data daripada kumpulan fokus, iaitu sebuah kumpulan yang kita berminat untuk siasat. Contohnya, kalau kita lihat banyak remaja meminati drama Korea. Oleh itu, kita bina satu kumpulan fokus, kita siasat kumpulan fokus tersebut dan buat satu tajuk mengenai kenapa remaja meminati drama Korea. Dapatan dari kumpulan fokus remaja 13 hingga 17 tahun. Ia juga boleh berbentuk video. Contohnya, kalau kita nak explore entrepreneurs apologies in YouTube. Ini adalah semua data yang sedia ada. Video YouTube ada banyak kan? Ya, kita boleh lihat, contoh kalau kita nak melihat apology saja. Ya, kita boleh lihat dari segi keikhlasan dan sebagainya. Ini adalah aspek-aspek yang susah untuk disiasat melalui pendekatan kuantitatif. Oleh itu, pendekatan kualitatif adalah lebih baik untuk tajuk-tajuk yang sebegini. Analisis data kualitatif melibatkan pembuatan inference yang sah dari data yang banyak. Bayangkan kalau anda berbual bersama rakan anda, apakah data yang anda akan dapat? Ada banyak kan? Ya, oleh itu adalah matlamat utama kajian kualitatif, ya, iaitu pembuatan inference yang sah. Beberapa langkah di sini iaitu pengurangan data, paparan data dan juga membuat konklusi atau rumusan, kemudian kita sahkan rumusan tersebut. Contohnya, kita nak mengkaji topik kepimpinan, ya, sumber data kita adalah kumpulan fokus. Beberapa kualiti kepimpinan, ya. Contohnya leading by example dan sebagainya. Kalau anda lihat dekat sini, kajian kualitatif juga mempunyai aspek-aspek kuantiti. Ini untuk melihat sejauh mana pentingnya sesuatu subtopik dan sebagainya. Ya, contohnya kalau dalam fokus group tersebut, perbualan fokus group tersebut, leading by example disebut beberapa kali. Ya, ini boleh dikatakan aspek yang penting di dalam sebuah kepimpinan. Ya, kita juga boleh melihat data kualitatif dari gambar rajah. Ya, contoh di sini topik kita adalah jantina di dalam pemasaran franchise makanan. Ini adalah sebuah topik pemasaran. Ya, kalau anda boleh lihat dekat sini, lihat satu persatu. Ya, ada gambar Colonel Sanders. Tagline dia Wife Savers. Ya, franchise kat sini KFC lah, ya, kalau anda masih ingin tahu. Mom's Night Off Feast. Ya, ada banyak makanan dekat sini. Double Down, the world's manliest sandwich. Apakah pemerhatian anda daripada tiga-tiga gambar ni? Ya, pemerhatian itu anda boleh letak dalam nota anda. Female roles, ya, sebagai wife, sebagai ibu, dan juga image makanan. Kau boleh tengok kat sini, oh, rupanya ada image makanan yang lelaki. Ada juga makanan yang berimagekan wanita. Ya, ini adalah first observation saja. Kita boleh lihat dengan lebih mendalam pada tahap-tahap analisis yang seterusnya. Langkah pertama dalam analisis kualitatif adalah pengurangan data. Ya, langkah yang pertama adalah pengekodan. Ini adalah proses analitik di mana anda akan mengurangkan, menyusun dan mengintegrasikan data untuk membentuk teori. Langkah kemudiannya adalah pengkategorian, di mana anda akan susun dan mengklasifikasikan kod. Seperti yang telah dikatakan tadi, ada pelbagai sumber data kualitatif. Kadang-kadang anda berminat untuk melihat gambar rajah.
Anda boleh melihat dari segi Instagram post, ya, nota temu bual dekat sini ada banyak, ya, dan juga tweet. Ya, di sini anda akan go through data, ya, go through gambar-gambar raja, go through transcript, go through tweet ni dan sebagainya. Kemudian anda akan divide aspek-aspek tersebut di dalam pelbagai segmen, sebab semuanya ada tema dan segmen mereka sendiri. Kemudian anda akan labelkan segmen tersebut melalui kod, dan anda akan mengurangkan kod tersebut, dan anda akan terus kurangkan kod tersebut melalui proses pengkategorian. Oleh itu, ya, pada tahap pertama analisis, anda akan highlight important passages and compose memo, sebab anda akan melihat dan akan perhatikan apa yang ada di dalam teks, apa yang ada di dalam gambar raja yang anda ingin periksa atau siasat, ya, dan sebagainya. Ya, itu adalah observasi ataupun observation yang pertama. Ya, kemudian di dalam buku nota anda akan develop main topical categories. Kemudian anda akan melalui coding proses yang pertama, di mana pemerhatian anda dan juga kategori berdasarkan topik tadi anda akan kodkan, ya, melalui kategori yang tertentu. Kemudian anda akan kumpulkan kesemua gambar raja, passages, ya, teks dan sebagainya mengikut kategori-kategori yang telah anda tentukan tadi. Kemudian anda akan tentukan subkategori. Ya, tahap seterusnya anda akan kodkan data melalui sistem kategori yang lebih kompleks. Ya, kemudian anda akan membuat analisis berdasarkan kategori tadi dan anda akan membentangkan dapatan anda. Ya, kalau boleh lihat, proses analisis data kualitatif lebih kompleks sebenarnya daripada analisis data kuantitatif. Untuk paparan data, anda akan ambil data dan anda akan paparkan data di dalam kaedah yang tersusun dan bermakna. Seperti yang telah dibincangkan tadi, data kualitatif adalah kompleks, they are quite rich, ya. Bayangkan perbualan anda dengan rakan-rakan anda atau perbualan anda dengan seorang partisipan ataupun 10 lagi partisipan research anda, ya, ia adalah lebih kompleks, ya, dan juga quite rich. Mungkin ada aspek-aspek yang mungkin anda tak kalau boleh tak nak ambil lah, ya. So, anda lepas analisis, anda akan ambil data, anda akan paparkan di dalam kaedah yang bermakna, ya, di dalam bentuk diagram, graf dan sebagainya. Sama macam kaedah kuantitatif yang telah kita bincangkan pada minggu-minggu lepas. Paparan data untuk data kualitatif adalah lebih interesting, ya. Contoh di sini, anda akan melihat sosiogram seperti yang dalam rajah ini. Ini kalau topik anda adalah mengenai perhubungan, ya. Siapa yang berkawan dengan siapa, siapa yang berkahwin dengan siapa dan sebagainya. Anda boleh lihat kaitan di antara semua individu-individu di dalam kluster ini. Mungkin ada seorang yang tidak terlibat. Ya, sosiogram adalah tool yang penting juga, lagi-lagi di dalam zaman sekarang ni, zaman pandemik, di mana kita ingin tahu siapa rapat dengan siapa, siapa casual contact dengan siapa, siapa close contact dengan siapa, supaya kita boleh tahu siapa yang menyebarkan virus tersebut misalnya, siapa yang akan terkena dan sebagainya. Buat pengetahuan anda, ini boleh dibuat melalui software Envivo. Ya, kita akan discuss Envivo sebentar lagi. Paparan data juga boleh berada di dalam bentuk graf sebegini. Ya, ini di mana satu graf akan menceritakan daripada awal hingga akhir apakah yang terlibat di dalam proses analisis data tersebut. Topik ini adalah mengenai turnaround. Turnaround adalah, katakan sebuah organisasi sedang dalam proses untuk gagal. Ya, seorang datang atau sekumpulan pemimpin datang untuk mengubah keadaan tersebut jadikan organisasi itu tak gagal. Ya, itu adalah proses turnaround. Ya, graf ini menunjukkan apa yang terlibat di dalam proses tersebut. Step terakhir adalah membuat rumusan. Ini di mana anda akan kenal pasti tema dan memberikan penerangan mengenai corak,
hubungan, anda juga akan bandingkan dapatan. Penyelidikan kualitatif ada pelbagai kontroversi lagi-lagi di dalam aspek kebolehpercayaan. Anda bayangkan jika anda hanya menggunakan 20 orang partisipan saja nak dibandingkan dengan kajian kuantitatif yang menggunakan 2000 partisipan. Macam mana nak percaya penyelidikan kualitatif? Kebolehpercayaan boleh didapati dari dua cara. Kebolehpercayaan kategori, ini di mana kita membina kebolehpercayaan audience kepada kita untuk mencipta kategori. Macam mana nak membina kebolehpercayaan tersebut? Yang paling penting adalah kebolehan kita dari segi membina literature review yang mantap. Kalau literature review kita mantap, ya, kita tidak perlu runsing mengenai kebolehpercayaan kategori. Next, kebolehpercayaan di antara pengadil ataupun penganalisis lah. Proses anda mengekutkan dan mengkategorikan adalah proses pengadilan, judging. Kalau anda melakukan penyelidikan bersama rakan-rakan anda, ya, anda akan judge sebuah kategori itu berdasarkan bias anda sendiri. Kawan-kawan anda pun akan melakukan judging mengikut bias mereka tersendiri sebab kita semua ada pengalaman kita sendiri. Namun, jika kita punya judgement tu adalah konsisten, kebolehpercayaan kita adalah tinggi untuk penyelidikan tersebut. Katakanlah untuk topik ini tadi, jika kod yang dikeluarkan, ya, pemerhatian yang dikeluarkan oleh semua ahli di dalam kumpulan penyelidikan adalah lebih kurang sama, ini bermakna topik tersebut, analisis tersebut mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Next adalah kesahihan. Kesahihan di dalam penyelidikan kualitatif merujuk kepada dapatan. Adakah dapatan mewakili data yang dikumpul, dan paling penting, adakah dapatan itu boleh diaplikasikan di dalam persekitaran lain? Ya, contoh tadi KFC dan jantina tadi, ya, ada juga pengiklanan lain yang menggunakan jantina. Ya, itu maknanya topik tersebut mempunyai kesahihan yang tinggi. Sukar untuk kita membincangkan analisis data kualitatif without doing the analysis process ourselves. Ya, oleh itu kita akan buat step by step exercise mengenai minyak sawit di Malaysia. Ini di mana kita cuba untuk mengenal pasti strategi media sosial. Okey, sedikit latar belakang mengenai topik ini. Minyak sawit mempunyai reputasi yang agak buruk lah di mata pasaran dunia, ya, especially jika minyak sawit itu keluaran Malaysia dan Indonesia. Ya, mengikut pemerhati ekonomi dunia, pengeluaran minyak sawit akan menjejaskan persekitaran, environment, ya, kerana ia melibatkan proses persekitaran yang tidak berapa beretika. Contohnya kena botakkan bukit, ya, dan sebagainya. Proses nak mengekstrak minyak sawit pun berkontroversi jugalah. Namun begitu, minyak sawit ada pelbagai kegunaan lain dan mempunyai pelbagai benefit lain kepada ekonomi negara. Oleh itu, ia juga memberikan pulangan kepada negara yang agak tinggi. Oleh itu, negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia menggunakan media sosial untuk memperbaiki imej mereka di kalangan mata dunia. Oleh itu, sebagai penganalisis data kualitatif, kita cuba mengenal pasti strategi media sosial yang digunakan oleh agensi-agensi minyak sawit di Malaysia. Okey, untuk ini anda perlukan pensel atau pen dan juga buku nota. Kalau sudah ready, pen, pensel dan buku nota, kita akan teruskan dengan analisis kita. Anda meneroka industri minyak sawit Malaysia, anda akan perhatikan post mengenai minyak sawit Malaysia dari MPOB, ya, iaitu badan yang meregulasikan pengeluaran minyak sawit di Malaysia. Anda juga akan perhatikan post daripada syarikat dan pengguna minyak sawit dengan menggunakan public Instagram. Ya, data akan diperolehi melalui hashtag yang berkaitan minyak sawit Malaysia, termasuklah Malaysian Palm Oil Malaysia dan lain-lain.
Dan syarat-syarat kriteria adalah seperti berikut. Tulisan adalah di dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Ya, post tu adalah umum, bukan private post. Ia mengandungi gambar minyak kelapa sawit ataupun produk sampingannya dan ianya daripada tahun 2018 hingga 2020. Anda juga akan mengumpulkan catatan Instagram yang mengandungi gambar minyak sawit Malaysia dan lain-lain, dan setiap pasukan akan mengumpulkan 50 post. Okey. Untuk kali ini kita tengok 50 post yang pertama saja, dan dari literature review anda lihat bahawa minyak sawit akan dipaparkan melalui 3 aspek. Ya, dari segi sosioekonomi, dari segi kesihatan dan dari segi persekitaran. Di sini saya menggunakan software Envivo. Ya, kalau anda berminat dengan software ini, ia berharga 3,000 lebih sikit, yang mahal sikit. Tapi kalau anda berminat nak try software ini, anda boleh cuba secara percuma selama sebulan. Okey. Okey. Step pertama, kita cuba lihat apa data yang kita siasat. Dekat sini kita cuba siasat data daripada Instagram. Ya, ini hasil daripada student-student saya pada tahun lepas. Mereka kumpulkan data tersebut dan mereka juga bahagikan, kategorikan mengikut berapa likes, berapa komen, adakah ianya positif atau negatif, ya, dan adakah fokus post tersebut kepada kesihatan, sosioekonomi ataupun persekitaran ataupun lain-lain. Ya. Ini penting sebab kita nak melihat image, kita nak melihat apa yang cuba digambarkan oleh syarikat-syarikat minyak sawit ini melalui Instagram post. Kalau boleh lihat kat sini, MPOC Pakistan, agensi minyak sawit di Malaysia, ada cawangannya di Pakistan sebab Pakistan adalah pembeli utama, antara pembeli utama minyak sawit Malaysia juga. Okay, anda boleh lihat post ini satu persatu menggunakan pen dan pensel ataupun nota anda. Boleh buat nota mengenai apa yang anda nampak dari segi kesihatan, persekitaran dan sosioekonomi. Ya, anda boleh tulis sama ada ini lebih kepada kesihatan ke sosioekonomi dan sebagainya. Okey. Tapi kalau saya lihat ini makanan kan, ia lebih kepada makanan. Tak ada kena-mengena sangat dengan health ke, environment ataupun sosioekonomi. Okey, gambar kedua. Okey, ada orang pegang jantung, ada gambar stetoskop. Dari segi caption, ya, Malaysian palm oil does wonders to your health. Jadi, ianya lebih kepada sentimen positif, ya. Adakah ianya health? Yes, ya, lebih kepada kesihatan. Seterusnya, ada gambar seorang budak main bola. Ya, caption, Malaysian palm oil natural properties allow it to be easily digested. Okay. Ini lebih kepada apa? Adakah health, environment ataupun sosioekonomi? Ia lebih kepada health. Okay, gambar seterusnya. Budak perempuan makan aiskrim. Oh, rupanya palm oil boleh juga buat aiskrim. It brings the taste into flavor. Adakah ianya health, sosioekonomi ataupun persekitaran? Boleh tulis apa yang anda rasa ataupun lain-lain lah. Okay, gambar seterusnya. I think this is ayam. Ya. Caption, palm oil has a neutral taste which makes it cooking oil of choice. Retain the true taste. Okay, this is a bit tricky. Adakah ianya health? Adakah ianya environment? Okay, pendapat saya ataupun pendapat pelajar ini lebih kepada makanan. Okay, gambar lain. Ini adalah sebuah makanan, lauk mungkin, ada minyak dekat tepi. Okay, variety of food application.
Malaysian palm oil is the first choice of cooking oil for the food industry. Adakah ianya lebih kepada kesihatan, persekitaran ataupun sosioekonomi? Ya. Seterusnya, ada gambar wanita, ada juga gambar lauk-lauk pauk. Ya, caption versatility. Adakah ianya health, ekonomi ataupun persekitaran? Okay. Saya sertakan fail ini di dalam UKM Folio. Anda boleh lihat nanti dan juga boleh perhatikan satu per satu. Ya, saya scroll supaya anda boleh lihat juga. Okay. Ada gambar biji palm oil. Ya. Juga coklat-coklat yang boleh dibuat dari melalui palm oil. Okay. Itu adalah step pertama, iaitu observation. Ya. Step seterusnya adalah pengurangan data melalui pengekodan. Di sini telah disediakan 3 kod yang utama. Sosioekonomi, environment and health. Ya. Daripada observation yang pertama tadi, anda nampak kita boleh letakkan food sebagai kategori juga. Ya, sebab food ni adalah kategori baru, kita letak warna. Okey, kita letak color green. Green sebab it's new. Ini adalah kod baru yang kita observe. Ya. Okey. Okey, beberapa step dalam data analysis telah dibuat. Okey, kita tengok dari segi main meal. Okay. Untuk software ini, ya, kalau kita klik, dia akan keluarkan di skrin kat sebelah ni lah. Okay. Rupanya dia di bawah food. Ya. Neutral taste of cooking. Tapi main meal ni boleh letak di bawah food. Betul? Jadi kita letak kat sini. Kita drag saja, letak kat bawah. Nampak? Okey. Perhatikan lagi post-post kat sini. Okey. Ingredient. Ini daripada observation yang saya telah tulis di dalam buku nota saya. Oh, rupanya boleh jadikan ingredient juga palm oil ni. Adakah ingredient boleh letak bawah sosioekonomi, health atau environment? Dia lebih kepada food sebenarnya. Kita letak bawah food. Okey. Step seterusnya adalah kita perhatikan juga data, kita tengok juga apa yang mungkin tak berapa relevan. Okey, kod ini nampak tak relevan. Tak ada post pun sebenarnya dekat sini. Ya, maknanya penganalisis yang buat kod ni tersilap. Kita delete. Klik yes. Okey, kita cuba lihat dekat sini. Ya, ada pengekod atau penganalisis sudah letak kod dessert dekat sini. Okey, gambar cookie tadi, iaitu post yang pertama. Okey, adakah ini termasuk dekat sosioekonomi, health or environment or food? Kategori yang mungkin kita perasan tadi masa first observation, ia lebih termasuk dalam food. Okey. Kalau anda perasan, post mengenai health, sosioekonomi dan environment sangat sikit. Ya, kita perhatikan balik kita punya data. Ada tak apa-apa yang berkaitan dengan health dekat sini? Okey. Okey. Kalau ini, contohnya ni natural composition, palm oil, best treats. Okey. Ini adalah lebih kepada makanan lah, ya. Jadi kita select
kita letak bawah. Okay, buka balik, kita select, kita letak bawah. Rasanya dia lebih kepada ingredient. Okay, nampak dia dah bertambah kat sini, ya. Drag saja. Okay, most versatile oil. Okay, ni lebih kepada ingredient juga. Okay, okay, Malaysian palm oil is trans fat free, one of the most versatile oil. Okay, trans fat free, ini lebih kepada nak fokus kepada kandungan lemak di dalam minyak sawit. Ya, pada pendapat anda, ia lebih kepada kategori mana? Lebih kepada health lah. Nampak kat sini? Lain. When cooking with Malaysian palm oil, little residue left stuck to utensil. Cleaning is easier. Okay, ini tak termasuk kat mana-mana dekat sini. Okay, dia lebih kepada practicality. Kita create kategori baru, practicality. Okay, kita letak dekat sini, drag saja. Kita tengok yang lain. Okay, ini tak ada gambar palm oil pun, tapi ada gambar barang-barang yang digunakan untuk exercise. Okay, minerals easily digested. Nampak dia lebih kepada health. Nampak dekat sini? Okay, post seterusnya. Palm oil derived from pulp of fruit. Natural property will give the oil semi-solid form. Stable and economical cooking product. Okay, ini tricky. Nak letak kat mana ni? Economical. Adakah ia socio-ekonomi? Sebenarnya bukan. Dia lebih kepada practicality. Nampak Okay, ini lebih kurang tadi kita letak kepada kesihatan. Tak keluar pula. Kesihatan. Okay. Okay, lain. Ini menarik. Kenapa ada gambar kartun perempuan ni kat sini? Okay. Natural facts of palm oil. Oh, antioxidant. Dia lebih kepada health. Tapi saya nak buat satu kategori yang kecil kat sini, iaitu beauty. Okay, saya letak dekat sini. Saya letak dekat sini. Tapi beauty ni sebenarnya dia lebih kepada health. Jadi saya letak dia di bawah health. Okay. Apa yang kosong kat sini? Socio-ekonomi masih kosong. Environment masih kosong. Ya, kita cuba juga dapatkan. Malaysian palm oil is sustainable. Sustainable dia lebih kepada environment. Dalam banyak-banyak 34 kan baru jumpa. Okay. Environment ada satu. Okay. Cuba lagi tengok environment. Brain health. Menarik. Okay. Health. Ni senang lah. Kita pergi dekat health. Okay. 0.4% usage of agricultural land use. They only produce 30% of global oil and fats output. Dia nak fokus kepada penggunaan tanah lah. Yang kalau penggunaan tanah ni dia lebih kepada isu persekitaran. Okay. Tapi apa kosong kat sini? Socio-ekonomi. Ada tak? Kita tengok satu persatu.
Okay, ada 50 pos sosioekonomi kosong. Ya. Okay. Kita tengok paparan kita, apa hasil kita punya analisis. Ya. Again, analisis akan berlaku secara cycle. Ya. Bukan hari ni saja anda buat analisis, mungkin anda akan buat analisis selama seminggu lah. Okay. Boleh tengok dari segi post dalam aspek practicality. Dia akan dipaparkan kat sebelah sini. Okay. Boleh tengok Did you know tadi dengan yang ini. Okay. Okay, dari segi kesihatan, buka balik. Ada banyak Okay. Kesihatan jantung. Ya. Untuk kesihatan kulit. Okay. Ini lebih kepada beauty, betul? Jadi kita transfer dekat sini. Okay. Ini kesihatan in general. Kesihatan juga. Kesihatan. Okay. Nampak tak? Ini macam tak ada kena-mengena. Jadi, kita delete. Kita tak delete lah. Kita keluarkan daripada kategori ini. Kita uncode. Uncode daripada sini. Okay. Dah tak ada. Okay. Okay. Dah tak ada lah. Ini hydrogenation. Trans fat, dia lebih kepada health juga. Okay. Jantung, yes. Ya, ini dan ini. Okay. Saya agak berpuas hati. Kita boleh teruskan dengan kod yang seterusnya. Food. Okay. Food ni ada banyak lah tadi. Dari segi kegunaan minyak sawit sebagai ingredient utama, sebagai main meal ataupun dessert. Ini dessert. Okay. Ini pun saya berpuas hati. Dari segi environment. Daripada 50 post tadi, ada 2 je lah ya. Post dari segi environment. Ya, sustainable dan environmental friendly, dan juga penggunaan tanah. Okey. Sebab saya tak ada banyak nak tambah lagi dari segi kategori ataupun subkategori, saya biarkan saja. Okey. Step seterusnya adalah nak paparkan data. Sebab kalau kita bentangkan dapatan kita kepada orang ramai, mereka, kalau kita bentangkan dari segi ini saja, susah untuk mereka nak faham. Ya, oleh itu kita paparkan melalui function visualization. Ya, saya select all, kemudian saya visualize. Ya, ini paparan data yang paling mudah lah. Ya, kita boleh buat dari segi word cloud. Boleh nampak dekat sini dia tengah run. Okay, kita run query. Okay. Kalau tengok word cloud dekat sini, ya, love palm oil dan sebagainya. Okay. Yang lain kita boleh buat hierarchy of node. Node tu adalah kod lah. Okay. Ini lebih jelas lah. Okay, dari segi health, ya, kalau tengok paparan ataupun post palm oil tadi, kita boleh juga pasarkan palm oil dari segi kecantikan. Ya. Yang lain, dari segi practicality pun boleh. Ya.
dari segi environment memang nampak tadi, tapi yang paling nampak sekali adalah dari segi makanan. Kita boleh pasarkan ya daripada dapatan kita MPOC Pakistan tadi, ya, mereka lebih meminati dari segi kelapa sawit dari aspek ianya sebagai bahan utama, sebagai main meal ataupun penggunaan untuk dessert. Ya. Banyak lagi lah ya yang anda gunakan, tapi ini ialah yang saya prefer sebab memang nampak. Okey, kita save. Ya, ini boleh copy dan paste di dalam dokumen Word anda. Okey, kita dah menjalankan proses pengekodan dan pengkategorian, dan kalau anda perasan step ini kadang-kadang kita pergi ke sini, kita pergi ke sini, ke sini, ke sini, ya. Kita juga telah experience paparan data tadi. Kemudian this is where you use your brain, ya. Rumusan. Apakah rumusan yang anda boleh buat daripada post MPOC Pakistan pada tahun 2018? Rumusan saya, ya, para pemasar kelapa sawit kalau nak memasarkan kelapa sawit di Pakistan, mereka boleh gunakan satu, pasarkan minyak kelapa sawit dari segi kegunaannya dari sebagai main meal, sebagai ingredient, dessert dan sebagainya. Ianya boleh digunakan sebagai, boleh dipasarkan sebagai produk kecantikan dan kesihatan. Ya, itu adalah dapatan saya selama beberapa minit saja membuat analisis lah. Tapi kalau analisis di dalam seminggu, mungkin dapatan saya, rumusan saya adalah lebih spesifik dan kompleks. Tapi untuk sekadar penggunaan NVivo dan untuk proses coding, ya, ini adalah anda boleh pakailah ya kaedah-kaedah ni. Harap ini membantu. Kita jumpa lagi pada video akan datang.